dokumentasi berkenaan dengan tajuk perlembagaan Malaysia. Apakah itu maksud perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi sebagai asas pembentukan sesebuah kerajaan. Mengandungi peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan tugasnya. Tujuan perlembagaan. Tujuan perlembagaan yang pertama adalah keutuhan dan kedaulatan negara. Rakyat dapat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan memastikan kewujudan sesebuah negara yang berdaulat. Tujuan yang kedua ialah sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Perlembagaan sesungguhnya telah menjadi undang-undang tertinggi dan telah menjadi asas utama dalam pengubahan membuat undang-undang persekutuan dan negeri. Pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain dapat disatukan dengan merujuk undang-undang yang sedia ada dalam perlembagaan. Yang ketiga ialah menjamin kestabilan negara. Perlembagaan adalah asas pembentukan demokrasi di Malaysia. Namun, ia tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebarang pindaan perlembagaan yang dibuat di mana-mana wilayah maupun negeri juga mestilah mematuhi perlembagaan. Sekiranya dapat dibuat sesuai dengan begitu mudah mengikut kehendak pemimpin, maka ia akan menimbulkan keadaan yang kucang kacil yang mana pemimpin itu mungkin bertindak sesuka hatinya dan mengabaikan kemahuan rakyat. Sejarah Perlembagaan Malaysia dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Ruth Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan tersebut dikuatkuasakan sejurusnya selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ia bermula daripada satu persidangan yang diadakan di London pada 18 Januari sehingga 6 Februari 1956 yang dihadiri daripada satu rombongan delegasi yang terdiri daripada Ketua Menteri Persekutuan, 3 menteri lain, Persatuan Tinggi British Malaya dan penasihat-penasihatnya. Terdapat 5 ciri perlembagaan, iaitu pertama, kekal. Kedua, tanggungjawab. Ketiga, pembahagian kuasa. Keempat, pilihan raya. Dan terakhir, terbuka. Adakah anda tahu bahawa terdapat 2 bentuk perlembagaan? Yang pertama, bertulis, iaitu dikumpulkan dan susun dalam sebuah dokumen serta mengandungi 3 sifat utama dalam sebuah dokumen. Yang kedua, tidak bertulis, iaitu melangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu surat atau dokumen serta akta parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah. Terdapat 4 cara meminda perlembagaan, iaitu yang pertama, mendapat persetujuan lebih 2/3 ahli majlis parlimen dan diperkenan kelulusan yang dipertua negeri oleh Majlis Raja-Raja. Yang kedua, mendapat persetujuan lebih 2/3 ahli majlis parlimen dan kelulusan yang dipertua negeri Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, perkara yang memerlukan suara majoriti dalam parlimen. Akhir sekali, perkara-perkara yang dipinda dengan mendapat persetujuan dari terdapat tata cara semasa pindaan perlembagaan, iaitu pertama, sesuatu rang undang-undang yang hendak dipinda perlu dibahaskan di Dewan Parlimen terlebih dahulu. Selepas itu, undang-undang dibahaskan dalam beberapa peringkat, iaitu bacaan pertama, bacaan kedua, peringkat jawatan kuasa dan seterusnya bacaan ketiga. Setelah dibahaskan, rang undang-undang Akta Perlembagaan Pindaan 1953 yang diluluskan adalah mengikut peruntukan perlembagaan dengan lebih daripada 2/3 majoriti ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Akhir sekali, rang undang-undang dihantarkan kepada Yang di-Pertuan Agong
untuk diperkenalkan. Setelah menerimanya, Yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan yang dua pilihan, iaitu pilihan pertama, baginda memberi perkenan kepada rang undang-undang tersebut dalam tempoh 30 hari, atau pilihan kedua, baginda memulangkan semula kepada Parlimen dengan menyatakan sebab rang undang-undang tersebut tidak diperkenalkan untuk dipertimbangkan semula atau diubah suaikan oleh Parlimen. Unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia adalah untuk memastikan perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Unsur-unsur tradisi ini telah wujud sebelum pembentukan perlembagaan pada tahun 1957. Ia dianggap sebagai satu kontrak sosial yang meliputi 4 aspek, iaitu institusi beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Apakah kepentingan perlembagaan Malaysia terhadap pembangunan kini? Kepentingannya ialah dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum, kerana rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum, bangsa dan agama. Kedua, dapat memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil. Ketiga, dapat menjamin pertumbuhan ekonomi negara yang maju. Keempat, dapat mengekalkan hak keistimewaan golongan Bumi Putera, iaitu orang Sabah dan Sarawak. Kesimpulannya, Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan Malaysia yang digubal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara, di samping memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat Malaysia. Oleh itu, ketinggian perlembagaan seharusnya dijunjung bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara Malaysia.